IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah waktu ini kita kembali bersiaran menerusi siaran ataupun slot pertama di Aspirasi. Kita ada Tahsinul Ibadah. Untuk bersama dengan sahabat pendengar, tetamu tetap kita tak lain tak bukan, kita ada Ustaz Ahmad Lufi Muharram di hujung talian Skype kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan hari ini bersama dengan Ustaz, kita akan sambung pengajian Matan Zubaid untuk bab solat 2 hari raya. Tapi sebelum tu kita minta Ustaz berikan sedikit mukadimah untuk pertemuan kita pada kali ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Terima kasih kepada Nur Hayati Pradi selaku penerbit rancangan Tahsin Ibadah. Seterusnya menaikkan pendengar-pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menghampiri hujung Ramadan dan bakal menamatkan darian ini sehingga kita sampai ke garisan penamat. Kita akan disambut oleh Syawal dan kita akan menyambut Syawal. Setiap keadaan dan setiap masa terdapat perintah. Ketika berada di bulan Ramadan, ada perintah Allah. Ketika kita berada di bulan Syawal, terdapat perintah Allah. Bahkan sepanjang tahun, setiap kali berlaku perubahan hari, perubahan minggu, perubahan musim, ada sahaja tuntutan agama yang perlu kita sempurnakan. Itulah hakikat kehidupan kita sebagai hamba Allah yang terus menerus berjuang melawan hawa nafsu demi menjunjung segala titah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga garisan penamat yang sebenarnya adalah kematian. Kita mengharapkan saat kita dijemput, saat roh berpisah daripada jasad, kita menerimanya dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita semua menamatkan kehidupan kita dengan tamatan yang baik ataupun disebut sebagai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Semangat awal-awal tu Ustaz, perkongsian Ustaz. Dan kita nak mulakan pengajian Matan Zubaid untuk bab solat 2 hari raya. Minggu lepas kita dah mula dengan bab yang ke-390. Kita sambung untuk bab yang seterusnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita selesai membicarakan perihal solat 2 hari raya, rakaat yang pertama 7 kali takbir, rakaat yang kedua 5 kali takbir. Takbir bagi rakaat yang pertama dibuat sebelum membaca a'udzubillah dan selepas membaca iftitah, dan takbir yang kedua dibuat apabila kita bangun daripada sujud yang kedua daripada rakaat yang pertama, tegak berdiri. Sebelum memulakan bacaan Al-Fatihah, kita akan melakukan takbir sebanyak 5 kali. Dan telah disebutkan juga 7 dan 5 ini adalah bersifat sunat hai'ah, bukanlah fardu dan bukan juga sunat ab'ad. Apa maksud ia bukan fardu? Sekiranya ditinggalkan, solat masih sah. Dan apakah yang dimaksudkan dia bukan sunat ab'ad? Maksudnya adalah sekiranya tertinggal
tidak dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Hari ini bicara kita bersambung perihal beberapa perkara yang sunat ketika hari raya. Apa kata pengarang? Wa sunnah min qabli salatil fitri. Fitrun kadzal imsaku hatta nahri. Terjemahannya, Terjemahannya, bertakbiratul ihram dan berdiri daripada rakaat pertama, juga sunat sampaikan 2 khutbah selepas seperti solat maafkan saya Ustaz. Okey. Disunatkan sebelum hari raya Aidilfitri untuk makan dahulu. Sebaliknya bagi Aidiladha pula disunatkan tidak makan dahulu sehinggalah selesai dilaksanakan penyembelihan korban. jadi amalan Rasulullah sekiranya hari raya puasa, sebelum pergi sembahyang, jamah sedikit daripada makanan. Wa sunnah min qabli salatil fitri adalah perkara yang disunatkan sebelum daripada sembahyang hari raya untuk kita memulakan dengan makan. Walaupun sebiji tamar, walaupun sesuap nasi dan seumpamanya. Tujuannya ialah untuk membezakan pagi raya dengan pagi hari-hari yang sebelumnya. Selama sebulan pada waktu pagi kita tidak makan. Selama sebulan pada waktu pagi kita tidak bersarapan. Hari ini adalah hari raya. Sebagai membezakan bahawasanya hari ini sudah sampai hari boleh berbuka, tidak lagi wajib berpuasa. Apatah lagi satu hari raya disebut sebagai hari Allah menamukan, maknanya menjemput hamba-hambanya sebagai tetamu, memberi mereka makan, iaitu disebut sebagai Dhiyafatur Rahman. Maka untuk bezakan hari ini 1 Syawal dengan pagi-pagi Ramadan yang sebelumnya, maka disunatkan sebelum pergi sembahyang raya untuk menjamah sesuap 2 makanan. Ini untuk Aidilfitri. Manakala Aidiladha disunatkan ditangguhkan makan. Disunatkan ditangguhkan makan. Di sini disebut wa kadzal imsak. Begitu juga disunatkan imsak. Imsak ni maknanya tahan diri. Tahan diri daripada apa? Menahan diri daripada makan sampai bila? Hatta nahri. Tahan diri daripada makan sehingga nahar. Nahar ni maknanya sembelihan berlaku. Apabila sembelihan berlaku, selepas itu baru kita makan. Bahkan kalau boleh disunatkan makanan yang pertama masuk dalam perut kita pada satu hari raya haji adalah daripada daging korban, mengambil barakah daripada daging yang disebut sebagai daging ibadah menjadi makanan yang pertama kita jamak pada hari tersebut. Seterusnya, yukrahul. Seterusnya, wa bakkarul khuruj lal khatib wal mashyu wat tazyinu wat tatyibu. Terjemahannya, disunatkan untuk keluar awal ke tempat solat bagi selain khatib. Juga sunat berjalan kaki, menghias diri dengan pakaian baharu serta berwangi-wangian. Disunatkan untuk mengerjakan sembahyang raya itu awal. Walaupun waktunya lanjut sehingga tergelincir matahari, tetapi disunatkan kita sembahyang awal. Seperti kebiasaan di tempat kita lebih kurang pada jam 8.30. Ingat balik syarahan saya minggu lepas. Sembahyang raya daripada segi boleh buat. Dia boleh dibuat
seusai daripada terbitnya matahari ataupun yang disebut sebagai syuruk. Misalnya hari ini syuruk pukul 7. Apabila jam menunjukkan pukul 7, kita sudah boleh memulakan sembahyang 2 hari raya. Namun adalah lebih afdal ditangguhkan solat itu sehingga matahari naik sepergalahan. Sehingga matahari naik sepergalahan, lebih kurang kita tambah setengah jam selepas daripada waktu syuruk. Khususnya sembahyang hari raya haji, khususnya istimewanya, dia lebih sepatutnya dibuat awal supaya mempunyai masa yang panjang menyelesaikan urusan korban. Menyelesaikan urusan korban. Jadi kita yang pada satu hari raya disunatkan datang masjid awal. Masya Allah, orang kita, orang-orang tua khususnya, memang mereka datang menghadiri pagi raya itu bersiap awal. Bersiap awal sebelum subuh dah mandi. Awal-awal pagi datang ke masjid bersemangat untuk melakukan takbir hari raya. Jadi yang pertama, perkara yang disunatkan pagi raya, kalau boleh datang ke masjid, maka datanglah awal. Wa bakkaral khutbah lal khatib. Yang disunatkan datang awal ini maksud. Adapun khatib, adapun imam, dia tidak disunatkan datang awal. Macam sembahyang gaib, sembahyang Jumaat, kita disunatkan datang awal, tetapi imam melewatkan datang sehingga tak menghadiri waktu khutbah. Itulah juga dalam bab sembahyang raya, lal khatib. Khatib tidak sama hukumnya seperti makmum. Khatib datang apabila hampir waktu untuk solat, maka dia akan datang. Seterusnya, perkara yang disunatkan pada pagi raya al-masyu. Masyu ni makna apa? Apa terjemahan masyu? Terjemahan masyu adalah berjalan kaki. Berjalan kaki. Pergi ke masjid pagi raya disunatkan berjalan kaki. Pergi jalan lain, balik jalan lain. Ini perkara yang disunatkan. Supaya kita berjalan kaki lebih banyak langkah yang kita buat. Lebih banyak pahala yang kita perolehi. Bila kita berjalan kaki, kita boleh orang yang di kiri dan di kanan. Bahkan disunatkan pergi jalan lain, balik jalan lain. Ulama bahaskan, mengapa disunatkan? Apabila kita pergi sembahyang raya, pergi jalan lain, balik jalan lain. Sebabnya ialah supaya banyak bumi yang boleh jadi saksi kepada kita. Jalan pertama jadi saksi kepada kita. Jalan balik pun jadi saksi kepada kita. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, supaya apa? Supaya banyak kenalan. Banyak orang yang kita boleh sapa. Boleh kita menyambung silaturahim. Kita datang lalu jalan lain, jumpa orang lain. Bila kita balik lalu jalan lain, mungkin dapat sapa kawan kita yang lain supaya memperbanyakkan silaturahim. Dan yang ketiga, supaya kita memperbanyakkan salam. Pergi jalan lain, orang lain kita temui, orang lain kita memberi salam. Dan apabila kita pulang melalui jalan yang lain, maka kita dapat menyebarkan salam. Yang seterusnya, perkara yang disunatkan at-tazyin, berhias-hias. Berhias-hias. Beza baju yang kita pakai pagi Jumaat, pergi sembahyang Jumaat, dengan baju yang kita pakai ketika hari raya ialah apa dia? Ia daripada segi, kalau hari Jumaat, baju yang disunatkan putih, walaupun bukan baju. Untuk hari raya pula, baju sunatkan pakai baju baru, walaupun bukan berwarna putih. Jadi hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha disebut sebagai hari raya orang Islam. Hari raya Islam. Bagi setiap kaum itu ada hari rayanya.
hari raya bagi orang Islam, inilah yang telah diperuntukkan untuk kita. Maka kalau kita berkemampuan, maka berhias pada hari raya itu termasuk perkara-perkara yang dianjurkan dan yang disunatkan. Wat-tatyib, memakai minyak wangi. Memakai apa? Minyak wangi. Menjadi suatu kaedah dalam syariat, apabila kita ingin berkumpul bersama dengan orang lain, pertama, hilangkan bau badan dengan cara mandi. Yang kedua, hilangkan bau badan dengan cara memakai wangian. Dan satu lagi, memakai wangian ini disunatkan sebab dia adalah hari yang kita disunatkan berhias. Antara cara menghias diri adalah memakai wangi-wangian. Ini untuk lelaki. Adapun untuk perempuan, maka kalau dia bercampur di masjid bersama dengan orang-orang tua, maka janganlah dia memakai wangian yang baunya kuat, yang boleh menarik perhatian orang lain. Baik, itu dia. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk awalan ini, untuk perkara-perkara sunat yang boleh kita lakukan ketika nak solat hari raya. Kita tak lama lagi nak mulakan itu dah. Dan kita akan berhenti rehat seketika Ustaz. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami menerusi tahsin ibadah. Salatullah, salamullah ala Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ilahi salimil ummah من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البال يا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Tahu apa persiapan yang wajib ada tahun ini? Bukan baju raya, bukan kasut raya, bukan duit raya, tapi hand sanitizer. Pastikan anda dapatkan sanitizer Dr. Irma yang mempunyai kelulusan KKM, keluaran syarikat Muslim. Harganya pun berpatutan untuk sanitizer bertaraf klinikal. RM13 untuk 50ml sanitizer spray dan RM49 untuk 500ml. Dapatkan sanitizer Dr. Irma sekarang di 018 393 7511. Ejen dan stokis juga diperlukan. Hubungi 018 393 7511 untuk sanitizer Dr. Irma. Satu dalam sejuta. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita sambung lagi pengajian Matan Zubat bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Saat ini perkongsian kita di Skype. Kita nak sambung lagi pengajian. Tadi kita dah sampai untuk bait yang ke-396. Kita nak sambung lagi Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kabbaru وكبروا ليلتي العيد إلى تحرم بها كذا
5 talak. Terjemahannya disunatkan bertakbir ketika 2 malam pada malam hari raya. Takbir mursal berterusan masa dari maghrib malam Aidilfitri hingga selesai takbiratul ihram imam. Begitu juga untuk Aidiladha untuk takbir muqayyab mengiringi As-salawat ba'da subhi tasi'i ila intihai asri yaumir rabi'i. solat-solat wajib dan sunat bagi yang tidak mengerjakan haji selepas selesai solat subuh 9 Zulhijjah iaitu hari Arafah sehinggalah selepas solat asar hari keempat iaitu 13 Zulhijjah atau hari tasyrik yang ketiga. Sekarang ini kita masuk kepada bicara berkaitan dengan takbir raya. Takbir raya. Takbir raya ada 2 bahagian. Pertama, raya puasa. Yang kedua, raya haji. Dan masing-masing itu ada yang disebut sebagai takbir mursal. Apa dia? Takbir Mursal. mursal. Dan yang kedua dipanggil takbir muqayyad. Apa maksud takbir mursal? Takbir mursal ni takbir yang tidak dikaitkan dengan mana-mana keadaan. Bebas. Boleh kita terjemah apa? Bebas. Yang kedua, takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni dia ada kait. Kaitnya bila? Bila lepas mayang. Maknanya, kamu kena takbir bila lepas mayang. Itu yang dimaksudkan sebagai apa? Sebagai takbir muqayyad. Kita pergi dulu untuk raya puasa. Aidilfitri yang kita akan sambut insya-Allah beberapa hari lagi. Untuk hari raya puasa ataupun Aidilfitri, apa yang ada? Kita ada takbir mursal. Kita ada apa? Takbir mursal. Dan takbir mursal ini bila masuk, bila habis. Kena tahu tu. Bila mula, bila habis. Untuk hari raya puasa, takbir mursal ini dia mula apabila tenggelamnya matahari malam raya. Maknanya apa malam raya? Lepas maghrib, lepas habis mayam maghrib, maka bermulalah waktu untuk takbir mursal. Takbir mursal ni dia bebas, dia bukan kait lepas mayang ke, bukan lepas mayang ke, di mana-mana. Sebab itu masyarakat kita buat apa? Ziarah, apa dipanggil tu? Waktu malam raya pergi rumah ke rumah untuk takbir. Marhaban. Pergi rumah ke rumah untuk takbir, itulah yang dipanggil takbir mursal. Takbir mursal ni dia tak ada waktu. Di rumah sambil berjalan pindah dari satu rumah pergi rumah yang lain, di masjid, di luar, di atas jalan, bebas. Disunatkan untuk takbir. Dan dia bermula daripada tenggelam matahari sampai imam takbir. Allahu Akbar. Bila imam takbir raya, maka tamatlah waktu untuk takbir mursal. Untuk apa? Takbir mursal. Untuk hari raya puasa, tidak ada takbir muqayyad. Apa maksud dia? Selepas solat tak ada takbir. Tidak ada takbir muqayyad. Lepas solat tak ada takbir. Lepas solat tak ada takbir. Tapi kita takbir. Tetapi kita buat di tempat kita lepas solat. Tanya Ustaz Sofian Amrin. Lepas raya, lepas solat, malam raya puasa, kita buat. Maka masyarakat kita perlu faham untuk hari raya puasa tidak ada takbir muqayyad. Apa maksud tidak ada takbir muqayyad? Iaitu tidak ada takbir yang dikhususkan selepas mayang. Tetapi dia bukan makna lepas mayang tak boleh takbir. Dia bukan bermakna selepas solat tidak boleh takbir. Sebab itu kena bezakan takbir lepas solat malam raya haji dengan takbir lepas solat malam raya puasa. Untuk malam raya puasa ni,
takbir lepas solat ni, lepas kita bagi salam, kita zikir dulu. Lepas kita zikir, baru kita takbir. Okey? Okey. Selepas kita zikir, barulah kita takbir. Supaya kita nak bezakan yang takbir malam raya puasa ni dia bukan takbir muqayyad. Sebab kalau takbir muqayyad, selepas salam terus kita akan takbir. Jadi nak bezakan malam raya puasa kita zikir dahulu, selepas itu barulah kita melakukan takbir. Ini untuk raya puasa. Dan untuk raya haji. Raya haji kita ada takbir muqayyad. Tengok dalam kitab ni dia kata apa? Bila mula takbir muqayyad? Takbir muqayyad mula selepas subuh hari ke-9. Bukan malam raya. Hari ke-9. Hari ke-9 Zulhijjah ni apa? Hari Arafah. Kalau dekat Mekah. Jadi, untuk kita ni, disunatkan takbir ni lepas sembahyang subuh, 9 Zulhijjah, kita disunatkan untuk takbir. Bukan tunggu malam raya, tetapi pagi-pagi lepas subuh 9 Zulhijjah, sudah disunatkan takbir. Maknanya, subuh 9, zuhur 9, asar 9, setiap kali lepas sembahyang, kita disunatkan untuk takbir. Dan takbir muqayyad, bagi hari raya haji ni, dia mula subuh 9 dan dia akan habis bila? Tengok dalam kitab. Kata apa? Dia akan berakhir apabila solat asar. Hari keempat. Hari yang keempat. Raya pertama, raya kedua, raya ketiga, raya keempat. Maknanya habis solat asar sudah tidak ada takbir. Mula sembahyang subuh, hari 9 mula takbir, habis solat asar tidak ada takbir. Ini untuk raya haji. Bagi bahagian takbir muqayyad dan takbir mursalnya sama macam hari raya puasa. Jadi ini penjelasan secara ringkas bagaimana sepatutnya takbir raya dilakukan. Maka perbanyakkanlah takbir, tanda syukur kepada Allah, tanda yang disebut sebagai kemenangan melawan hawa nafsu, dan tanda kita menterjemahkan kemenangan itu, kegirangan itu dengan banyak berzikir kepada Allah, bukan dengan banyak menyanyi, insya-Allah. Ya, ingat tu Sufian. Masya Allah. Apa pun terima kasih Ustaz untuk perkongsian kita. Maknanya kita dah tamat dah untuk bab ini, bab solat 2 hari raya. Cumanya ada banyak soalan daripada sahabat-sahabat kita Ustaz. Antaranya yang paling banyak kat sini berkaitan dengan, boleh tak Ustaz betul-betul tunjukkan tata cara ataupun kaifiat solat hari raya daripada awal Ustaz. Maknanya daripada takbir, lepas tu yang iftitah, lepas tu dengan takbir 7 kali tu Ustaz. Boleh tak Ustaz? Untuk sembahyang hari raya, maka mula-mula kita niat. Kalau kita sembahyang berjemaah, susun saf dengan baik. Sama macam kita sembahyang fardu. Kita kan dah terlatih selama sebulan, dah dekat 2 bulan ni sembahyang berjemaah. Menjadi imam. Ketua keluarga menjadi imam. Jadi kita sudah, PKP ini telah melahirkan banyak imam-imam yang terlatih, insya-Allah. Jadi kita susun saf di rumah kita, laki letak mana, perempuan letak mana, kemudian kita takbir. Semasa kita takbir, kita niat Allahu Akbar, sahaja aku salat sunat hari raya Aidilfitri 2 rakaat sebagai imam ataupun sebagai makmum kerana Allah. Ingat, cara niat dia sahaja aku melaksanakan sembahyang hari raya puasa, hari raya Aidilfitri 2 rakaat sebagai imam, sebagai makmum kerana Allah Taala. Allahu Akbar. Kemudian kita membaca doa iftitah. Selepas kita membaca doa iftitah, takbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir, angkat tangan, letak di bawah dada. Angkat tangan, letak di bawah dada atas pusat. Di antara satu takbir dengan takbir yang lain, kita selangi dengan tasbih.
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Habis 7 kali. Yang kali ke-7, selepas yang kali ke-7 tidak ada tasbih. Selepas yang kuat, selesai membaca surah Al-Fatihah, kita susuli dengan membaca surah. Surah apa yang afdal baca? Surah apa? Yang pertama baca surah Qaf. Qaf. Wal Quranil Majid, 2 muka surat. Itu untuk rakaat yang pertama. Untuk rakaat yang kedua surah apa dia? Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar, 2 muka surat. Tetapi payahlah ustaz kalau nak baca yang kurang daripada itu pun kami tak confident. Ini yang afdal. Maka diberi diskaun. Ataupun kita baca rakaat yang pertama surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua baca surah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Ini pun kami tak mampu untuk laksanakan, wahai ustaz. Maka kita bagi diskaun, bacalah apa surah yang ingat. Baca apa surah yang ingat. Rakaat yang pertama kuliah, rakaat yang kedua qul huwallah. Habis kita sujud, yang kedua daripada rakaat pertama bangun. Sebelum baca surah Al-Fatihah, ingat setting dalam minda, sebelum baca surah Fatihah ni rakaat kedua, saya akan takbir berapa? 5 kali. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Habis takbir yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apabila selesai sembahyang, maka mungkin kita akan zikir sebentar ataupun tak perlu zikir, terus kita bangun untuk khutbah. Bangun untuk khutbah. Dia sebabnya mungkin akan ada situasi yang duduk dalam rumah ni tak ada lelaki, semua perempuan. Jadi kalau hanya perempuan saja dalam rumah, tidak disunatkan khutbah. Khutbah ini hanya untuk lelaki. Jadi khutbah, untuk mudah baca khutbah ni senang je. Kita pergi kepada website, contohnya Jabatan Agama Islam Selangor, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, ataupun Kedah, ataupun mana negeri yang kita tinggal, kita buka website dan kita kita print out khutbah. Mulai sekarang ni khatib-khatib yang dilahirkan oleh PKP ni boleh mula print out khutbah. Boleh mula apa? Print out khutbah. Ini cara paling senang, tak perlu nak rusut. Orang Kedah kata apa? Jangan rusut, jangan runsik. Kita print out khutbah dan sebelum hari raya tu kita latihlah baca. Kemudian nanti bila lepas mayang, kita baca je lah. Sediakan satu kerusi. Kemudian baca khutbah pertama, duduk atas kerusi. Duduk atas lantai pun boleh. Kalau dah tak ada kerusi, duduk atas lantai, bangkit semula. Tak ada cokma. Bukan cokma, dia panggil apa? Tongkat. Tak ada tongkat. Tak perlu tongkat. Nak suruh pegang penyapu tu macam tak nak sabar juga, tak cantik gambarannya. Maka tak perlu. Tak ada tongkat. Tak perlu tongkat. Maka nanti kalau kita dah memang ada salinan khutbah, print out siap-siap. Mudah saja kita boleh akses di laman sesawang Jabatan Agama, sudah disediakan. Tahun ni pun ada, tahun lepas pun ada. Ambillah yang tahun ni akan ada isi khutbah yang munasabah. Kemudian selesai khutbah yang pertama, selesai khutbah yang kedua, khalas, sembahyang raya kita selesai. Kalau satu orang tu dia tak confident lah, dia bahasa Rumi, tulisan Rumi boleh baca, tulisan Arab tak reti nak baca. Sebab khutbah tu ayatnya bahasa Arab. Kalau setara itu tak boleh, maka memadai dia sembahyang raya tanpa khutbah.
memadai apa? Dia semayang raya tanpa khutbah kerana untuk semayang hari raya khutbah bukanlah syarat sah. Tapi kalau boleh buat, baguslah. Baguslah kita melakukan khutbah supaya semayang raya kita itu dapat dilakukan dengan sempurna. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kongsikan kaifiat ataupun tata cara untuk solat Hari Raya Aidilfitri. Dan insya-Allah kita akan berhenti rehat sekali lagi. Untuk rakan pendengar jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Buah-buahan tempatan, segar dan sedap yang tiada tandingannya. Buah yang terbaik dan berkualiti hanya untuk anda. Amalkan pengambilan buah-buahan setiap hari. Ia kaya dengan nutrien untuk kecergasan dan kesihatan badan. Pelbagai sajian mengikuti terasa sesuai untuk sisi keluarga. Lebihkan makan buah-buahan tempatan. Kempen ini dibawakan khas oleh Pharma Malaysia. Pharma di hati rakyat. Jualan produk IKIM kembali dengan tawaran diskaun menarik dan hebat. Dapatkan buku-buku CD dan DVD serta cenderamata IKIM dengan layari laman web www.ikimniaga.my. www.ikimniaga.my turut ditawarkan kompilasi dan edisi digital untuk slot-slot radio yang menarik. Diskaun hebat sepanjang tahun menanti anda. Dapatkan segera. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran waktu ini menyambung lagi pertemuan menerusi Tahsinul Ibadah. Perkongsian kita bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Kita bersama waktu ini Ustaz, kita sampai hujung-hujung juga Ustaz. Baki dalam lebih kurang 5 minit macam tu Ustaz. Mungkin ada kesimpulan yang boleh kita berikan untuk pertemuan kali ini dalam bab solat 2 hari raya. Berada dalam situasi seperti ini, mungkin timbul suatu kesedaran pentingnya ilmu. Sebab selama ini kita passing dekat imam, ustaz dekat tempat kita. Jadi imam dah ada, yang nak fikir bagaimana khutbah, yang akan fikirkan bagaimana semayang ini imam. Kita datang bahagia, dengan penuh bahagia. Tapi bila berada dalam keadaan seperti ini, maka dia mungkin akan menjentik fikiran kita penting sebenarnya mempunyai ilmu. Jadi di sebalik musibah ini sebenarnya mungkin kita mendapat ilmu-ilmu baru. Dikatakan di dalam waktu PKP ini suami-suami yang tak pandai masak jadi pandai masak. Kerana ada grup suami masak apa hari ini. Begitulah juga suami-suami yang tak pernah jadi imam. Dia dah terlatih ni 2 bulan ni jadi imam. Dan mereka yang tak pernah berkhutbah seumur hidup, tak pernah terlintas dalam fikiran dia akan menyampaikan khutbah, tak pernah terlintas. Tapi masalahnya bila tak pernah terlintas, tak rasa perlu belajar. Itu masalahnya. Tetapi dengan waktu seperti ini, dia mencabar diri orang tu, ambillah masa sedikit, beberapa hari lagi berbaki, cuba telaah, cuba dengar, cuba tanya, supaya kita jangan ambil sikap, tadi dengar ustaz kata khutbah tak perlu, tak menjadi syarat sah pun. Memang begitu, tapi kita menambah pengalaman diri kita. Jadi boleh print lebih awal, dan membuat latihan pembacaan. Anggaplah ini suatu pengalaman yang sangat berharga dalam kehidupan kita, dan sebenarnya dia ini adalah salah satu daripada tambahan ilmu agama dalam diri kita yang insya-Allah dia berguna buat diri kita di dunia yang sementara ini dan seterusnya di kehidupan yang akhirat ingkal abadi. Di mengambil kesempatan di hujung rancangan ini, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada DJ bertugas dan siapa-siapa yang ada dalam di sana. Ada Sufian, ada Amir. Ada Abang Amir, ada Ustaz Sofian Amri dan DJ-DJ yang lain. Jadi kita mendedikasikan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, dan seterusnya
kepada seluruh umat Islam di Malaysia, selamat Hari Raya Aidilfitri dan patuhilah PKP. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz perkongsian pada hari ini. Semoga menjadi amalan kepada rakan-rakan pendengar kita. Juga selamat Hari Raya pada Ustaz juga untuk sambutan Hari Fitri kali ini. Versi PKP insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai bertemu lagi minggu hadapan. Waktu raya kita ada sesi soal jawab bersama dengan Ustaz. Boleh Ustaz ya? Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.